Salam sejahtera, salam ceria, dan salam Malaysia prihatin. Yang saya hormati, saudari pengerusi, kombinasi intelektual kehakiman yang penuh berintegriti, rakan-rakan seperjuangan yang cukup berkredibiliti, seterusnya warga dewan yang dekat di hati. Kita tidak mewarisi alam sekitar daripada nenek moyang kita. Sebaliknya, kita meminjamnya daripada generasi akan datang. Begitulah kata Mahatma Gandhi, seorang pemimpin India yang tersohor. Kata-kata beliau sudah cukup membuktikan bahwa alam sekitar adalah harta yang paling berharga yang perlu dijaga kepentingannya. Berdirinya saya di atas pentas perdana ini dengan penuh iltizam, ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana menerusi mauduk pidato saya. Teknologi hijau menyelamatkan dunia. Sebelum spekulasi menjadi sensasi, sebelum kata membelah bicara, sebelum isi menyusur hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga, dan saya betah berkata-kata. Teknologi hijau membawa pengertian aplikasi teknologi modern untuk memelihara sumber dan alam sekitar semula jadi dan mengawal kesan negatif aktiviti manusia. Ia adalah teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam. Mesra alam berbanding dengan teknologi sedia ada. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kita menggunakan sumber-sumber seperti tenaga, air, dan sebagainya secara minimum untuk menghasilkan sesuatu produk. Menyelamatkan pula boleh didefinisikan sebagai keadaan yang tetap dan seperti sedia kala. Ini membawa makna bahwa melestari alam sekitar boleh ditakrifkan sebagai mengekalkan alam sekitar berada seperti di dalam aturannya. Hadirin yang dirahmati, cetusan minda pertama. Teknologi hijau meminimumkan kesan buruk kepada alam sekitar. Pencemaran udara, air, bunyi, dan sebagainya akan menjejaskan kualiti hidup masyarakat jika dibiarkan berterusan. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kesan negatif terhadap alam sekitar adalah minimum. Ia dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup, meningkatkan kualiti udara dan air, mengurangkan pembuangan bahan tercemar, dan melindungi sumber semula jadi. Teknologi hijau terbukti lebih cekap karena ia boleh menjana tenaga dalam pelbagai keadaan dengan selamat dan mesra pengguna. Ini dapat dibuktikan melalui pengalaman dan amalan di negara maju yang telah membangunkan industri ini sejak sekian lama. Untuk itu, kerajaan Malaysia telah menambah pembiayaan mudah sebanyak RM2 bilion untuk bajet 2013 bagi menyokong industri tempatan untuk menyertai teknologi hijau. Sidang Dewan berkarisma. Cetusan minda kedua. Teknologi hijau menjana ekonomi negara. Hasrat ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi dan meningkatkan kualiti hidup untuk semua kehidupan manusia dan biodiversity umumnya. Teknologi hijau dapat membantu mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Teknologi ini juga dapat meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja. Industri yang menggunakan atau membangunkan produk berhubung teknologi hijau dapat menyediakan peluang pekerjaan untuk masyarakat tempatan. Prestasi kitar hidup ekonomi juga dapat dioptimumkan. Selain daripada itu, kita boleh juga meneroka peluang mengekspor produk hijau yang telah kita hasilkan. Pasaran untuk teknologi dan produk ini amat besar, khususnya dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Contohnya, industri solar fotovoltaik telah dikenal pasti sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Malaysia. Demi mencapai hasrat ini, dalam bajet 2010 kerajaan menstrukturkan semula Pusat Tenaga Malaysia menjadi Pusat Teknologi Hijau Negara.
Pusat ini bertanggung jawab sepenuhnya dalam menyediakan pelan tindakan pembangunan teknologi hijau dan berperanan sebagai agensi yang menetapkan piawaian dan mempromosi produk dan mempromosi teknologi hijau. Sidang saksi bermisi saudara dan saudari. Cetusan Minda ketiga berdiri di atas mauduk teknologi hijau meningkatkan quality community. Dari segi community, teknologi hijau dapat meningkatkan quality udara, terma, dan bunyi persekitaran. Contoh ini dapat dilihat melalui penggunaan kereta engine hybrid. Hal ini dapat meningkatkan keselesaan dan kesehatan penghuni bandar, mengurangkan masalah infrastruktur tempatan, dan meningkatkan kualiti hidup. Antara bangunan hijau di Malaysia ialah Pusat Tenaga Malaysia (PTM), yaitu bangunan hijau berkonsepkan bangunan tenaga rendah dan mesra alam. Selain dilengkapi sistem Building Integrated Photovoltaic (BIPV) yang mesra alam karena tidak mencemar, selain mengurangkan penggunaan tenaga daripada sumber bahan api fosil. Dengan amalan teknologi hijau, secara tidak langsung kualiti hidup komuniti dapat ditingkatkan. Untuk menjayakan strategi ini, kerajaan menubuhkan Majlis Teknologi Hijau yang bertujuan memastikan penyelarasan pada peringkat tertinggi bagi mengimplementasikan dasar yang cekap. Warga Dewan sekalian, tuntasnya aplikasi teknologi hijau adalah selaras dengan konsep pembangunan mapan, yang mana pembangunan dilaksanakan perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. Sehubungan itu, kita bertanggung jawab memastikan generasi akan datang dapat sekurang-kurangnya menikmati kualiti kehidupan yang kita peroleh sekarang. Perubahan gaya hidup dan perubahan minda akan mengorak ke langkah-langkah penghayatan dan pengamalan teknologi hijau. Perubahan kecil yang kita buat pada hari ini akan memberikan kesan yang besar pada masa hadapan. Sekian dahulu pidato saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.